A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta webinar kita pada malam ini. Alhamdulillah nampaknya peserta malam ni sangat memberangsangkan. Alhamdulillah ada dalam lebih kurang 80 peserta yang mengikuti webinar Gabungan Perawat Muslim Malaysia pada malam ini. Dan tajuk kita pada malam ini adalah tentang sihir rumah tangga, dan kita nak membicarakan tentang sihir rumah tangga ini, sama adakah ia masih lagi relevan untuk kita membicarakan tentang sihir rumah tangga dalam dunia moden hari ini, ataupun sihir rumah tangga ini sebenarnya adalah telah pun jadi sejarah dalam tamadun manusia, maknanya dah tak wujud lagi dah sihir rumah tangga dalam masa zaman moden ni. Jadi sebenarnya kita pernah terlewat dalam 15 minit untuk memudahkan program sesi webinar kita pada hari ini untuk membicarakan tentang sihir rumah tangga kita pada malam ini. Kami telah menjemput dua orang panel. Saya minta maaf Dr. Husaini tidak dapat hadir pada malam ini sebab keluarga ibu mertua dia meninggal dunia. Dan untuk itu kita gantikan Dr. Husaini dengan Ustaz Muhammad Syahrul bin Muhammad Safi, seorang perawat daripada Sarawak. Dan panel kita yang keduanya adalah Datuk Seri Dr. Ustaz Suhaimi Rozali, yang saya rasa ramai mengenali Datuk Seri. Alhamdulillah, untuk kita tak melengahkan masa, kita akan mula berbicara tentang sihir rumah tangga. Ustaz Syahrul, boleh jelaskan sedikit tak tentang sihir rumah tangga ni? Apakah faktor-faktor yang boleh menjadikan sihir rumah tangga itu berlaku, dan apakah yang terkandung dalam sihir rumah tangga tu? Adakah sihir pemisah saja ke? Adakah sihir pembenci saja ke? Perceraian, ataupun ia termasuk dalam sihir penunduk, sihir pengasih, ataupun adakah ia hanya melibatkan suami isteri saja ke, atau dia turut melibatkan anak-anak, adik-beradik, ataupun sesama keluarga. Jadi apakah yang dikatakan sihir rumah tangga itu, dan apakah faktor yang menyebabkan sihir rumah tangga itu boleh berlaku? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam ini terima kasih kepada yang terutamanya moderator kita Dr. Azian kerana sudi menjemput saya dan menjadikan saya sebagai panel. Dan yang saya muliakan dan saya hormati Datuk Seri Ustaz Suhaimi, yang mana kita dah sedia maklum, Masya Allah beliau orang yang hebat dan kita sama-sama menuntut dengan beliau pada malam ini. Dan seterusnya yang saya hormati semua ahli-ahli GPMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita telah berbicara tentang sihir rumah tangga. Baik, sebelum tu saya kenalkan diri saya Ustaz Muhammad Syahrul bin Muhammad Safi, perawat dan ahli GPMM daripada negeri Sarawak. Siapa-siapa yang ada berkelapakan waktu dan masa, insya-Allah kalau hari dah reda, bolehlah datang jenguk-jenguk kat Sarawak, insya-Allah. Baik, kita berbicara tentang sihir rumah tangga. Apabila kita berbicara tentang sihir rumah tangga, ia telah maklum dan kita pun selalu dengar tentang sihir rumah tangga ini. Sihir rumah tangga adalah suatu sihir yang sangat berbisa. Kalau di Sarawak, paling banyak kejadian berlaku adalah sihir rumah tangga. Saya setiap hari dalam 7 hari seminggu tu, kami akan merawat dalam kurang lebih 10 hingga ke 15 orang ya dalam seminggu. 10 hingga ke 15 orang yang ada simptom terkena sihir rumah tangga. Baik. Apabila kita berbicara sihir rumah tangga, ianya telah berlaku daripada zaman dahulu lagi. Sihir rumah tangga ini kita boleh kategorikan dengan beberapa jenis ya. Kita boleh katakan ia sebagai sihir pemisah, iaitu sihir tafriq.
yang memisahkan di antara suami dan isteri. Bahkan sihir pemisah ini kita boleh kategorikan lagi sebagai sihir yang boleh memisahkan anak beranak, sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga, sihir yang boleh memisahkan di antara adik-beradik, sihir yang boleh memisahkan antara rakan sekerja dan sesiapa sahaja yang dia tujukan. Ini biasa berlaku di kalangan kita. Sihir pemisah ini amat terkenal lah. Kalau di Sarawak memang amat terkenal, berlaku di rata-rata tempat saja. Bahkan yang paling tertinggi sihir yang pernah kami rawat itu adalah sihir pemisah. Baik, sihir pemisah ini tujuannya untuk memisahkan di antara orang yang sedang bersilaturahim. Biasa, iblis kerjanya amat benci dengan orang-orang yang bersilaturahim. Maka daripada itu, apabila orang dah dengki dengan kebahagiaan orang lain, orang dah dengki dengan kesenangan orang lain, maka sihir pemisah ini akan bertindak untuk memisahkan di antara pasangan suami isteri terutamanya. Bahkan keluarga yang sedang bahagia pun boleh terpisah oleh terkena sihir pemisah ini. Yang seterusnya, kenapa sihir pemisah ini boleh berlaku? Antara pertama faktornya adalah dengki. Faktor dengki. Faktor dengki ini banyak sekali berlaku. Yang kedua, faktor yang boleh menjadikan sihir pemisah ini bertindak adalah faktor tidak puas hati. Apabila seseorang telah mendapatkan sesuatu dan orang tersebut tidak puas hati, maka sihir pemisah ini akan berlaku dan bertindak. Yang ketiga, biasanya sihir pemisah rumah tangga ini ada campur aduk dengan orang tua ataupun ibu mertua. Ya, biasa ibu mertua ini akan menjadi orang tengah kepada sihir pemisah ini. Di Sarawak banyak berlaku di tempat kami, yakni campur aduk orang tua. Maknanya kalau dah tak suka dengan pilihan hatinya tadi, dengan pilihan hati mak mertua tu ataupun orang tua tersebut, maka mereka akan menggunakan dukun sebagai orang yang bertindak memisahkan ahli rumah tangga tersebut, dan rumah tangga tersebut akan berkecai dan akan terpisah di antara satu sama lain. Bahkan ada sampai satu kejadian sihir pemisah ini berlaku sebelum nikah dah nampak dah ciri-ciri sihir pemisah ini. Dalam sihir pemisah ada dalam kategori sihir pembenci, ya. Sihir pembenci. Kadang-kadang ianya berlaku dengan sebab satu sihir boleh jadi pecah, belah dan sebagainya. Bagi contoh kita ambil sihir pembenci. Sihir pembenci ini banyak berlaku juga di kalangan kami di Sarawak, ya. Sihir pembenci biasanya mereka menggunakan kaedah minyak, sihir pembenci. Yang seterusnya sihir penunduk. Tapi sihir penunduk ni lebih jauh daripada sihir pemisah. Biasanya pembenci dan pemisah ni tak boleh berpisah antara satu sama lain. Itu sebagai pembukaan daripada saya. Wallahu a'lam. Kembali kepada Dr. Azian, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Syahrul atas penjelasan tentang apakah faktor yang boleh berlakunya sihir pemisah tadi. Sebenarnya kita nak tahu juga apabila berlakunya sihir pemisah ini, apakah simptom-simptom yang dapat kita kenal pasti ianya adalah satu sihir pemisah dan ia bukannya disebabkan emosi. Misal contoh, kalau seorang suami isteri tu benda kecil pun dia asyik nak bergaduh, adakah itu sebenarnya karakter seseorang, karakter suami ataupun karakter isteri, ataupun ia ada kaitan dengan sihir berlaku dalam rumah tangga tersebut. Jadi kita minta Datuk Sri Dr. Saimi baru saja waiva daripada Open University Malaysia, dan bidang kajian PhD beliau memang bidang sihir rumah tangga. Jadi kita bertuah dapat Datuk Saimi yang memang mengkaji tentang sihir rumah tangga dalam kajian PhD-nya. Jadi kita minta Datuk Saimi kongsi sedikit bagaimanakah untuk mengenal pasti sesuatu perkara yang berlaku dalam rumah tangga itu adalah dengan simptom sihir rumah tangga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar Dr. Azan? Boleh dengar. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada moderator kita Dr. Azian dan juga rakan panel Ustaz Syahrul
Dan seterusnya rakan-rakan yang ada dalam program kita webinar pada malam ni. Okey, pertama sekali bersyukur pada Allah, selawat dan salam pada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita dapat berjumpa dan membincangkan satu topik yang sangat besar, iaitu berkaitan dengan rumah tangga dan juga berkaitan dengan sihir rumah tangga. Jadi apa yang perlu kita tengok sebelum daripada kita melihat kepada simptom. Simptom maknanya tanda-tanda tanda-tanda yang menunjukkan kita terkena sihir rumah tangga. Selalunya saya melihat berdasarkan kepada pengkajian kepada pesakit, di mana untuk pengetahuan semua, pusat rawatan saya sebagai badan pengamal Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah, kita sudah menerima hampir 200,000 pesakit, dan kebanyakan pesakit yang mana kita rawat itu kebanyakannya adalah berkaitannya dengan masalah sihir yang disebut dengan sihir perceraian. Itu yang kita namakan sihir rumah tangga. Sebab sihir rumah tangga ni masalah yang kita alami yang saya nampak kebanyakan adalah melibatkan perceraian. Jadi sihir rumah tangga inilah yang disebut dalam Al-Quran ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Bila kita bincang sihir rumah tangga ni, masalah besar dia apa? Masalah besar dia Allah dah sebut dalam Al-Quran. Selalunya bila kita bincang berkenaan dengan rumah tangga, ayat yang selalu kita baca ayat dalam surah Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman tu kan. Mana kita baca ayat tu. Dalam ayat itu dia ada satu dia punya dipanggil dia punya satu masalah dekat situ yang disebut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maknanya benda halus ni dia ganggu sistem rumah tangga. Kalau kita balik kepada asal, makhluk halus ni fungsi dia untuk apa? Makhluk halus ni fungsi dia sebenarnya mayufarriq, memisahkan hubungan suami isteri. Itu adalah tugas utama. Begitulah apabila kalau kita lihat daripada segi sejarah, bagaimana makhluk halus itu dia kacau Nabi Adam, makhluk halus tu dia kacau para nabi dan para rasul. Fungsi dia satu saja, mayufarriq, memisahkan hubungan suami isteri. Itu yang Dr. Azian sebut tadi. Maknanya di antara simptom ataupun tanda-tanda yang mana orang terkena dengan sihir rumah tangga ini, dia tidak boleh mendengar pasangan dia. Pasangan dia bercakap sikit pun kadang-kadang dia rasa nak marah. Sebab apa dia timbul macam tu? Sedangkan kita pasangan suami isteri ini sepatutnya saling mencintai. Kalau kita tengok sebelum daripada kita berkahwin sebagai contoh kan, maknanya bila kita tengok pada pasangan kita ni, kalau kita dapat WhatsApp pun, kita dapat telefon pun, kita dah seronok. Tapi setelah kita angkat nikah sahaja, benda itu tidak berlaku. Adakah ini dikategorikan sihir? Jadi saya melihat macam ni. Pertama sekali saya rasa pendefinisian sihir daripada sudut pengamal perubatan tu kita kena tengok balik. Sebab pada hari ini orang menganggap sihir itu orang buat orang. Kadang-kadang kita tengok keluarga tu miskin, tu tak ada perempuan, tapi rumah tangganya juga menjadi perceraian. Jadi bila saya membuat pengkajian dalam saya punya tesis, bila saya buat kajian, rupa-rupanya faktor penceraian salah satu asbabnya adalah asbab daripada kita kata gangguan daripada makhluk halus. Kenapa gangguan itu berlaku? Saya selalu tekankan di sini, pernahkah kita mengetahui badan kita ada gangguan ataupun tak ada gangguan? Kebanyakan daripada kita tak pernah ambil peduli. Inilah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata, jika kamu nak berkahwin, jika kamu nak menikah, kamu kena pilih. Kan? Sama ada kita pilih keturunan dia. Keturunan tu maknanya melibatkan nasab dia. Maknanya kena tengok kalau sekiranya keluarga dia itu ada penyakit gila. Gila tu dalam bahasa Arab disebut majnun. Majnun tu maknanya jin yang berada di otak. Maknanya di peringkat awal pun Islam sudah ajar kepada kita bagaimana untuk kita mencari pasangan hidup. Kalau kita dapat orang yang ada sopak, orang yang ada penyakit-penyakit warisan, maknanya kita boleh tahu melalui apa yang Nabi SAW sebut dalam hadisnya. Jadi, simptom kita nak tahu kita ada gangguan ataupun tidak, maknanya kita kena memahami dulu perihal hal ehwal berkaitan dengan jin. Jadi, saya suka tuan-tuan dan puan-puan agar kita dalam masyarakat ni, kita mengkaji apa yang disebut dengan hal ehwal jin ataupun saya istilahkan dunia jin.
Kalau kita tidak mengetahui selok-belok berkaitan dengan dunia jin, maka kita tidak akan dapat mengenal pasti gangguan yang ada dalam tubuh badan seseorang. Contoh saya kata, kita tidak nampak elektrik. Macam mana kita nak tahu adanya elektrik? Sudah tentulah lampu menyala baru kita akan nampak. Begitulah juga dengan simptom ataupun tanda seseorang itu ada gangguan. Jadi secara asasnya macam mana kita nak tahu orang itu ada gangguan? Okey, jika di pusat rawatan Darul Ruqyah kita mengadakan satu SOP, kaedah rawatan. Sebelum kita nak buat rawatan, kita akan mengenal pasti faktor gangguan yang ada dalam badan seseorang. Jadi, yang jadi masalah sekarang ni, apakah faktor untuk mengenal pasti? Kalau macam doktor, dia ada mekanisme dia. Dia ada kayu ukur untuk tentukan, okey, orang ni sakit, orang ni tak sakit, dia ada kayu ukur. Persoalan dia sekarang, sebagai badan pengamal, kita sebagai perawat, apa kayu ukur yang kita nak ukur orang tu sakit ataupun tak sakit? Ini juga menjadi satu isu besar, sebab benda yang kita nak tahu itu adalah benda yang melibatkan benda yang kita tak nampak. Kalau dalam istilah kita adalah jin lah. Jin ataupun sihir yang kita bincang pada hari ini. Sebab itu menjadi permasalahan. Sebagai contoh, jika seseorang itu bercerai atas faktor kita kata disihir, kita bawa kes ni ke mahkamah. Bila kita bawa kes ke mahkamah, mahkamah akan tanya, apa buktinya kamu mengatakan dia kena sihir? Yang ni banyak saya terima, tuan-tuan dan puan-puan. Bila berlaku perceraian, mereka panggil saya untuk pergi ke mahkamah untuk menentukan adakah orang ini betul-betul kena sihir. Bila kita kata kena sihir, mahkamah akan minta pembuktian. Apa bukti awak yang mengatakan seseorang itu kena sihir? Jadi ini merupakan satu isu besar disebabkan kita perlu ada penguatkuasaan. Maknanya bila kita mengambil kes seseorang itu kena sihir, maka kena ada pegawai khas yang buat kajian nak tengok betulkah dia kena sihir. Kena ada bukti-bukti yang menunjukkan dia kena sihir. Masalah dia pada hari ini macam saya kata tadi, apa dia punya bukti, pembuktian yang boleh kita buat untuk menentukan seseorang itu kena sihir? Adakah kita hanya sekadar kata simptom-simptom yang ada ini menunjukkan tanda itu dia kena sihir? Itu belum tentu. Jadi pembuktian ni adalah satu benda yang penting. Sebab itu saya mengatakan sebelum melihat kepada pembuktian, masyarakat ataupun orang yang berada dekat luar sana perlu memahami dulu. Memahami berkaitan dengan hal ehwal jin, memahami jin itu apa. Kemudian persoalan kedua, bila kita nak memahami persoalan berkaitan dengan jin, semua orang boleh bercakap. Semua orang boleh bercakap ilmu ghaib, semua orang boleh bercakap berkenaan dengan jin. Jadi lagi satu masalah dan cabaran kepada umat Islam adalah perlu melihat jin daripada segi perspektif Islam. Maknanya bila rujuk kepada perspektif Islam, sudah tentulah kita tidak akan terkeluar daripada Al-Quran dan Hadis. Jadi persoalan dia sekarang ni, siapa pula yang ada kemahiran, yang ada kepakaran, yang ada kita kata ilmu untuk meneropong daripada segi penafsiran, untuk melihat jin daripada sudut Al-Quran, jin daripada sudut penafsiran, jin daripada sudut hadis Nabi, jin daripada sudut para ulama, dan bagaimana hubung kaitnya dengan Islam. Sebab itu apabila kita bincangkan isu-isu ni, maka benda itu ada kaitannya dengan ilmu sihir, sebab ilmu sihir daripada segi asasnya disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ilmu sihir ni adalah satu ilmu yang berkaitan dengan hubungan kita meminta tolong dengan benda halus. Jadi dekat situ, bila kita tengok simptom, saya sebut secara asas saja. Apakah simptom seseorang itu ada gangguan rumah tangga? Dia akan berlaku dua benda. Satu, dia akan berlaku yang disebut dengan tafriq. Satu lagi, dia akan berlaku dengan yang disebut dengan mahabbah. Apa itu tafriq? Tafriq itu maknanya pembenci, perceraian. Satu lagi maknanya yang akan berlaku adalah pengasih. Macam mana benda ini boleh berlaku? Selalunya akan ada orang ketiga dalam hubungan suami isteri. Contoh, katakan suami isteri itu bekerja. Suami bekerja, isteri bekerja. Kadang-kadang kita tidak perasan. Katakan isteri pergi kerja. Masa isteri pergi bekerja dengan orang lain, bekerja dengan rakan-rakan dan sebagainya, ada orang lain yang dia suka kepada isteri kita, dia tengok dalam keadaan dia suka, maka ain boleh terkena pada ketika itu. Bila ain boleh terkena, maka berlakulah tafriq. Tafriq itu maknanya berlakulah pemisah, di mana bila dia balik rumah dia, suami dia tengok tak ada keinginan.
jadi menyampah, jadi tak suka dan sebagainya. Sebab apa? Sebab berlakunya pengasih pada orang tadi yang bila dia tengok. Jadi maka dekat situ berlakulah pengasih dengan tafrik. Akhirnya bila lama kelamaan orang berlaku perceraian, bila kita tanya dia, kenapa dia bercerai? Adakah dia tak suka dekat suami dia? Dia kata dia tak ada masalah, tapi dia tidak ada perasaan. Jadi dia tak mau dia berdosa, sebab itu dia mohon untuk bercerai. Jadi simptom yang kita nampak yang pertama, orang yang ada masalah berkaitan dengan gangguan ni, kita boleh tengok pada, selalunya bila saya kaunseling, saya akan tanya kepada pesakit. Maknanya saya tanya suami apa perasaan dia dekat isteri, saya akan tanya isteri apa perasaan dia kepada suami. Dekat situ kita boleh tahu dah. Kalau dia kata saya ni ustaz terus terang, saya kata saya tengok muka dia pun saya menyampah. Dengar dia bercakap pun saya nak marah. Sebab apa? Sebab benda itu ganggu dekat sistem mulut dia. Orang ada gangguan ni tuan-tuan dan puan-puan, bila dia dengar orang cakap pun dia menyampah. Sebab apa? Sebab mulut yang keluar itu dia akan jadi pedih, dia akan jadi macam orang kata tak suka lah. Jadi benda itu bermain dekat mulut. Dan orang yang ada gangguan juga dia akan main benda tu dekat telinga. Jadi kadang-kadang orang cakap elok pun dia dengar tak elok. Itu yang berlaku sebaliknya. Dan yang paling bahaya, dia akan ganggu dekat sistem muka. Jadi bila dia ganggu dekat sistem muka, pasangan akan tengok pasangan, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi mudah nak marah, cepat melenting dan sebagainya. Itu salah satu simptom. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cek. Simptom yang pertama maknanya simptom ketika mana kita jaga, kita tengok pasangan kita, kita rasa macam mana dia punya keadaan dia. Kemudian yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, simptom yang kedua yang boleh kita tengok adalah berkaitan dengan emosi. Emosi ni maknanya bagaimana keadaan pasangan suami dan isteri. Selalunya emosi ni cepat marah, sedih melampau, takut melampau. Ini adalah tanda kedua bila kita nak tentukan seseorang itu ada gangguan ataupun tidak ada gangguan. Dia ganggu daripada sini. Mula-mula dia ganggu dekat sistem muka ni. Tengok muka pun menyampah. Kemudian otak kita ni bila dia ganggu dekat sistem otak, kita akan mula susah tidur. Tidur kita akan ada mimpi-mimpi. Jadi sebab itu kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, macam mana kita nak mengenal pasti pula mimpi itu boleh dijadikan ukuran? Jadi saya rasa kalau benda-benda macam ni, jom kita buat kajian berkaitan dengan tafsir mimpi yang disebut oleh ulama yang bernama Ibnu Sirin. Rupanya salah satu kayu pengukur untuk menentukan seseorang itu ada gangguan adalah melalui takbir mimpi. Bab mimpi pun ulama bahas panjang, tafsir mimpi, takbir mimpi, takwil mimpi. Ada 3 perbahasan besar yang ulama kata. Jadi maknanya salah satu tanda yang boleh kita melihat seseorang itu ada gangguan adalah melalui takbir, melalui mimpi. Jika kalau seseorang itu datang jumpa kita, dia bagi tahu dia mimpi sekian, maka perlu ada orang yang alim, orang yang arif, orang yang boleh mentakwil mimpi untuk menentukan macam mana mimpi dia itu ada kaitannya dengan sihir ataupun gangguan. Saya ambil contoh Dr. Azian. Ya. Kadang-kadang contohlah orang kata oh kalau mimpi dipatuk ular tu maknanya ada orang nak masuk meminang. Contoh. Ya. Persoalan dia kalaulah yang mimpi ular tu seorang perempuan yang telah berkahwin. Macam mana pula orang nak masuk meminang dia? Ataupun yang mimpi ular itu adalah nenek-nenek tua. Jadi makna yang mengatakan mimpi dipatuk ular itu, kita tidak boleh sekadar mendefinisikan orang nak masuk meminang. Tetapi yang boleh didefinisikan bahawa orang itu sudah terkenanya gangguan yang melibatkan sihir. Sebab apa? Kadang-kadang ada janda dia kaya ataupun ada janda dia cantik. Walaupun dia dah berkahwin tapi disebabkan kerana orang suka dekat dia, disebabkan suka itu boleh berlaku ain kepada dia. Jadi barulah kita nampak benda tu secara meluas. Barulah kita menafsirkan, oh kalau orang ni datang, dia dah kahwin. Tapi dia mimpi dipatuk ular, kita boleh mendefinisikan maknanya kemungkinan besar awak ada tanda-tanda yang awak disihir. Maknanya ada orang yang sedang mengintai dia. Kalau kita kata, sekarang ni ada orang nak masuk meminang, tak masuk akal. Sebab penafsiran mimpi itu kita tak boleh ni. Sebab apa? Sebab dia dah kahwin. Jadi bagi saya,
salah satu kayu ukur yang perlu kita mendalami adalah bagaimana proses kita mentakwil mimpi yang mempunyai hubung kaitnya dengan perubatan. Jadi saya bagi 2-3 tanda. Pertama sekali saya kata tanda yang boleh kita nampak dengan pasangan kita ni, kita dah tidak ada mahabbah, dah tak ada kasih sayang. Yang keduanya, dia ganggu emosi kita. Kalau pasangan kita cakap, dia nak marah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, orang ada gangguan sihir rumah tangga ni, dia akan sakit tulang belakang dia. Tulang belakang dia akan rasa berat dan dia akan sakit. Jadi daripada situ rentetan tu sebenarnya ada lagi. Dia punya tanda-tanda yang boleh menentukan seseorang itu terkena sihir rumah tangga. Yang saya bagi tahu tadi tu adalah disebut dengan fasa awal. Okey Dr. Azian, saya itu dulu sebagai mukadimah yang pertama. Terima kasih. Okay, terima kasih. Menarik ya. Maknanya sihir rumah tangga itu tidak semestinya berlaku dengan orang menghantar sihir kepada pasangan tersebut, tetapi ia boleh berlaku jika terdapatnya orang yang suka kepada salah satu daripada pasangan tersebutlah. Jadi kalau mungkin Ustaz Syahrul boleh share sikit bagaimanakah sihir pemisah yang berlaku di Sarawak? Mungkin contoh-contoh yang pernah Ustaz Syahrul jumpa dalam kes-kes yang dikendalikan. Okey, baik, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi kita dah dengar jelas ya penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi tentang berkenaan simptom-simptom sihir pemisah ini. Baik, bagi saya mengendalikan di Sarawak ini pusat rawatan An-Nur di Sarawak, dan dalam Bandaraya Miri itu, dalam daerah Miri itu tak banyak pusat rawatan Islam yang ada. Jadi mungkin ada 2-3 buah sahaja pusat rawatan yang ada. Baik. Ini pengalaman saya ketika merawat sihir pemisah yang berlaku di tempat kami. Mungkin sihir pemisah yang berlaku di tempat kami ini agak berbeza di tempat yang lain. Baik. Ini adalah berkaitan dengan budaya, ya. Di sini budaya apabila kita nak menikah itu kekuatan daripada restu ahli kampung. Maknanya contoh kalau saya diam di ataupun saya tinggal di satu kampung yang A, restu daripada ketua kampung ataupun penghulu kampung amat besar. Ya, kalau kita nak menikah, kita kena merujuk mereka dan kita kena minta izin daripada mereka dan minta pendapat daripada mereka sama ada sesuai ataupun tidak. Ini ada masih berlaku lagi pada zaman ini. Baik, yang kedua, di Sarawak juga, kalau kita nak menikah, adat dan budaya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Bahkan kadang-kadang sampai satu tahap mereka melebihi adat itu lebih daripada syariat. Bahkan ada adat sebahagiannya bercanggah ya dengan maknanya syariat yang telah ditentukan. Baik. Yang ketiganya, apabila mereka mengamalkan adat terlampau tinggi, di sinilah banyak berlaku sihir pemisah. Bagaimana saya boleh simpulkan? Baik, yang pertama, antara adat yang paling kerap dilaksanakan di sini sebelum nikah, ada sebahagian masih mengamalkannya, terutamanya yang berada di kampung-kampung dan di pedalaman. Baik, adat yang pertama yang sering dilakukan ialah pemujaan. Andai kata pemujaan ini tidak dilaksanakan, maka perkahwinan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Mesti melalui pemujaan. Bahkan mereka menghukumi pemujaan tersebut adalah wajib. Kalau tidak ada, maka tidak berlangsunglah perkahwinan tersebut. Apa kesannya? Apabila mereka melakukan pemujaan terhadap jin dan orang tua-tua mereka akan meninggalkan sebahagian barang dan amalan. Yang mana dalam seminggu, 2 minggu dan sebulan ataupun 2 bulan perkahwinan tersebut, dia kena laksanakan amalan tersebut. Seperti perasap barang. Yang kedua dengan amalan mantra. Kalau mereka tidak mengamalkan amalan ini, maka akan berlaku kekecohan di dalam rumah tangga mereka. Antara salah satunya adalah kekecohan tidak dapat zuriat. Mereka sukar untuk mendapat zuriat. Yang kedua, berlaku pertengkaran. Kita boleh merujuk kembali kepada perbahasan yang dibahaskan oleh Ustaz Suhaimi tadi, yang mana gangguan sihir tafrik ini boleh datang daripada jin secara langsung tanpa ada perantara manusia dengan sesama manusia. Maknanya
ada gangguan awal sebelum mereka bernikah. Sebab itu kata Dr. Suhaimi tadi, kita kena cek diri kita sama ada gangguan ataupun tidak. Maka kita boleh ambil contoh tersebut pada pengamalan adat ini. Mereka menjadikan jin sebagai perantara untuk menjaga kekuatan dan keharmonian rumah tangga mereka. Ini banyak berlaku yang saya rawat. Ya, apabila mereka menyerahkan semula barang-barang tersebut, maka kesannya keharmonian rumah tangga itu berlaku. Selagi mana mereka simpan barang-barang tersebut ataupun mengamalkan ayat-ayat yang telah diberi oleh tok nenek mereka, maka terjadilah kebencian antara satu sama lain. Sebab kata Ustaz Suhaimi tadi, nak dengar suara pun tak hendak, nak melihat muka pun tak mau, nak duduk bersama apatah lagi. Ini banyak berlaku di tempat kami. Jadi saya merawat kes-kes begini pertama dengan menggunakan khidmat nasihat dan khidmat kaunseling. Kita tak boleh terus menerus untuk menghukum mereka. Maka biasanya yang jumpa saya tu yang dah di hujung-hujung, orang kata dah nak bercerai dah. Maknanya jumpa saya tu ikhtiar yang terakhir. Bahkan ada yang sampai tak nak lagi bersama dalam satu rumah padahal masih suami isteri. Baik. Apabila mereka menjumpai saya, pertama mereka memang akan bawa barang-barang adat tersebut. Ini banyak berlaku. Di rumah saya banyak barang-barang ini disimpan. Contoh kalau saya ada seminar, saya akan tunjukkan semula contoh-contoh barang adat-adat yang mereka gunakan ketika dalam upacara nak menikah tadi. Setelah mereka memberi barang tersebut, salah satu antara suami atau isteri pasti akan kerasukan. Jadi apabila kita ambil barang tersebut, ada yang saya jumpa, pertama isteri akan kerasukan. Isteri akan menjadi orang lain dan seterusnya isteri akan berbicara. Antara bicara yang pernah saya dengar dan sering saya dengar ketika merawat kes-kes begini, pertama bahasanya adalah bahasa kita juga, cuma katanya aku adalah penyebab mereka terpisah. Ini banyak berlaku. Dalam 10 orang, 9 orang yang akan berkata begini. Aku adalah penyebab mereka terpisah. Jadi, kenapa dia menjadi penyebab mereka terpisah? Kerana dia rasa terancam dengan keadaan diri dia, yakni jin tersebut. Dia dah marah, dia dah tak suka sebab dirinya tak dijaga dengan elok. Ini masih lagi berlaku. Sebab tu saya dekat sini, khusus kami daripada pusat rawatan, kami akan pergi masjid ke masjid untuk buat forum tentang sihir rumah tangga ini. Biar semua jelas tentang ini. Yang kedua, yang pernah saya rawat adalah berkaitan dengan campur aduk orang tengah. Ya, apabila seperti yang saya katakan awal tadi, mereka tak minta izin daripada penghulu, mereka tak minta izin daripada tok ketua, akhirnya mereka ini ada sebahagiannya menjadi orang tengah untuk merosakkan rumah tangga mereka. Sebab pada awalnya mereka dah pesan, ya, kalau kamu tak melalui aku, kalau kamu tak minta izin dengan aku, rumah tangga kamu tak akan berkekalan. Rumah tangga kamu akan banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Memang akan dipesan setiap tok ketua dan sini dah menjadi adat turun-temurun. Sebab itu mereka sangat bergantung dengan tok ketua ataupun penghulu yang ada. Ini yang terjadi di tempat kami, khusus di daerah Miri. Biasanya berlaku di kawasan perkampungan dan sebagainya. Jadi apabila ada sebahagian mereka tidak meminta izin daripada tok ketua mereka ataupun tok penghulu mereka, tak lama, mungkin dalam 2 bulan ataupun 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun dan sebagainya, pasti akan terjadi perpisahan antara satu sama lain. Itu yang saya sebutkan, ya. Yang seterusnya, biasanya di sini berlaku sihir pemisah itu ataupun sihir tafrik disebabkan kedengkian yang sangat tinggi. Di sini pada tempat kami ini, kahwin muda tu memang banyaklah, antara 20-an.
22, 23, 24, 25 tu memang banyak. Ya. Jadi biasanya di sini berlaku apabila saya teliti, kedengkian itu memang banyak berlaku. Apabila pihak A dia tak dapat kekasih dia akan gunakan kaedah sihir tafrik. Pernah saya jumpa di sebuah rumah. Boleh saya kongsi Dr. Azian? Ya, silakan. Ya, ini pengalaman saja ya, pengalaman. Pernah saya pergi satu buah rumah ni, dia ada simptom-simptom sihir pemisah. Sihir pemisah. Yang mana alhamdulillah kita lihat pasangan memang serasi, yang lelaki kacak, yang perempuan memang cantik. Umur dalam lingkungan 24 dan 25. 24 isteri, 25 adalah suami. Baik. Dalam masa 3 bulan sahaja mereka bernikah, maka banyak perkara berlaku di antara keduanya. Yang pertama, tak boleh tidur bersama-sama. Apabila dia tidur bersama-sama, si isteri akan melihat wajah si suami berubah menjadi seekor khinzir. Ini nyata. Ini nyata. Selama sebulan, dia lihat suami dia seperti seekor khinzir. Sebab itu, jiwa seorang isteri ini ketakutan. Apabila dia terkejut dengan keadaan suaminya begitu, dia akan memberontak. Dia akan cari sesuatu benda yang tajam, dia akan nak pukul muka suami dia. Sampai tahap macam tu. Sebab dia nampak penjelmaan khinzir itu ada pada wajah suami. Yang kedua, apa yang berlaku dengan dia, dia tak boleh tengok wajah suami dia. Asal tengok dia akan rasa marah. Ya, benda ni tak betul, benda ni tak betul, semua dipersalahkan pada suami. Walaupun suami hanya duduk diam saja. Yang ketiganya si isteri, khusus di dalam bilik, apabila suaminya masuk bilik, isteri pasti akan lari keluar daripada bilik tersebut. Dia tak boleh duduk bersama suami dia sebab dia sentiasa rasa panas hati. Tapi kalau suami dia keluar daripada rumah tersebut, jauh daripada rumah tersebut, isteri dia akan rasa rindu, ya, rasa kasih, rasa sayang, rasa penyesalan. Asal suami dia masuk saja ke dalam rumah tersebut, maka dia akan rasa panas hati. Dia akan rasa tak suka, dia akan rasa benci sebenci-bencinya. Bahkan dia minta berkali-kali untuk bercerai dan sebagainya. Seterusnya, apa lagi simptom yang berlaku pada orang ini tadi? Dia selalu nak mengamuk. Si isteri, dia selalu nak mengamuk. Asal dia jumpa suami dia nak tumbuk, dia nak pukul, dia nak tendang dan sebagainya. Bahkan pernah terjadi, ini cerita daripada beliau, pernah terjadi dalam keadaan tidur, isteri dia boleh cekik dia. Allahu Akbar. Isteri dia boleh cekik dia sampai terjadi pergaduhan besar ketika itu. Tapi suami ni sabar. Dia tak nak ceraikan isteri dia sebab dia tahu mungkin ada gangguan yang berlaku. Baik, setelah itu kita pun pergi ke rumah tersebut. Masya Allah, apabila kita pergi ke rumah tersebut, maklum di sini rumah kalau Islam tu dia akan bercampur, jiran sebelah pasti non-Muslim, ya, jiran sebelah lagi Muslim. Lepas tu pasti akan dikelilingi dengan non-Muslim sebab majoriti dekat Miri ni, daerah kami ni majoritinya non-Muslim. Kami Muslim ni minoriti sahaja. Maka bercampurlah keadaan taman perumahan tersebut. Apabila kita pergi ke rumah tersebut pada malam Jumaat, kebetulan saya free pada malam Jumaat saja waktu itu. Saya pun pergi ke rumah tersebut, Masya Allah, isteri dah meraung-raung dalam rumah. Kepanasan dan sebagainya. Maklum, dekat sini banyak anjing sikit ya. Jadi anjing pun berbunyi yang orang kata mendayu-dayu. Ini memang berlaku, nyata. Dan sampai sekarang saya masih ingat lagi kisah ni. Ya, saya pun pergi dengan ahli saya dalam 2-3 orang untuk bantu mana yang patut. Kemudian apabila kita masuk ke dalam rumah, isteri tadi dia kunci diri dia dalam bilik. Suami dia tak berani dah. Dia tak berani dah dekat dengan isteri dia sebab takut apa-apa kan. Apabila kita masuk, kita minta kunci spare daripada suami dia. Suami dia buka, Masya Allah, tabarakallah, apa yang jadi ketika itu, si isteri berada dalam keadaan memegang sebilah pisau. Sambil di tangan kanan pegang sebilah pisau, tangan kiri dia pegang gambar suami dia. Dia pegang gambar suami dia. Lalu dia ambil gambar suami dia tadi, dia cucuk dengan sebilah pisau tadi. Maka
Yalah, macam biasa kita nak lemahkan jin tersebut, nak datang dekat tak boleh sebab dia pegang benda yang tajam, maka kita guna kaedah azan. Maka ketika itu salah seorang daripada ahli saya, dia pun azan. Apabila azan, masya-Allah tabarakallah, jin tersebut lemah. Jin tersebut lemah, maka apabila dia lemah, dia jatuh. Apabila jatuh, kita cepat-cepat ambil pisau yang ada pada tangan dia. Setelah itu terjadi komunikasi, ini pendek cerita ya. Terjadi komunikasi antara saya dengan pesakit tersebut. Ya, pesakit tersebut mengatakan, ni dia dah berubah suara. Dia kata, saya benci dengan keadaan rumah tangga ini. Saya benci sebab sepatutnya saya yang dapat dia, tapi kenapa orang ini yang dapat dia? Ini berlaku. Dan setelah itu, setelah kita pujuk-pujuk, kita dakwah dan sebagainya, alhamdulillah jin tersebut rasa insaf dan sebagainya, dan kita sempat syahadahkan jin tersebut untuk masuk Islam dan sebagainya. Dan setelah itu, seminggu daripada itu, alhamdulillah mereka dah berbaik semula, dah harmoni semula dan sebagainya. Dan saya lupa satu lagi, ketika suami dia tak boleh tidur dengan si isteri, isteri tadi dia akan tidur dengan teddy bear. Maklum perempuan kan, lagi-lagi yang baru kahwin macam yang saya cerita ni, dia akan tidur dengan teddy bear. Apabila dia tidur dengan teddy bear dia, pernah satu ketika tu terjadi, teddy bear ada jenis teddy bear yang besar tu, macam besar badan kita ni, ya. Apabila dia tengok wajah teddy bear tu, dia pandang lama-lama, tiba-tiba terjadi teddy bear tu dia boleh berdengkur sendiri. Subhanallah. Ini memang nyata. Setelah kami datang ke rumah tu, kami ambil balik teddy bear tu, kami bakar. Ya, kami bakar dengan kaedah yang betul lah. Ini antara berlaku di tempat kami di Miri ini khususnya. Jadi kepada perawat GPMM, kalau nak merasa merawat sesuatu yang orang kata luar biasa, boleh datang kat sini, sebab dekat Miri ni khususnya Tok Bomoh memang berleluasa. Ya, pawang-pawang memang masih banyak lagi berleluasa, dan ilmu-ilmu hitam ini masih banyak lagi berleluasa sebab di sini masih berpegang dengan adat. Ya, jadi itu saja saya rasa boleh kongsi. Maknanya kebanyakan sihir rumah tangga berlaku di Sarawak tu adalah dikaitkan dengan adat, bukan, ialah majoritinya berdasarkan pemujaan sebelum perkahwinan lah kan Ustaz Syarul ya. Dan mungkin Ustaz Datuk Sri Suhaimi boleh kongsi sikit bagaimanakah rawatan-rawatan yang boleh dilakukan terhadap mereka yang mengalami masalah sihir rumah tangga ni, dan apakah tips-tips untuk mengelak daripada berlakunya sihir rumah tangga? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Okey, terima kasih Dr. Azan soalan. Apakah kaedah ataupun apakah rawatan yang boleh diambil pendekatan untuk kita merawat? Okey. Bila kita melihat kepada kaedah rawatan ni, sebenarnya setiap pusat rawatan saya rasa memiliki kaedah tersendiri dalam merawat masalah yang berkaitan dengan sihir ini. Okey, cuma saya kongsikan konsep di pusat rawatan saya lah, sebab di pusat rawatan lain tu saya tak tahu dia punya konsep macam mana. Okey, konsep yang diguna pakai di pusat rawatan Darul Ruqyah ni, kita menggunakan konsep seperti mana yang ada dalam kitab Tib Nabawi yang mengatakan kita menggunakan konsep al-ilahiyah dan juga konsep at-tabi'iyah. Apa makna ilahiyah? Ilahiyah maknanya menggunakan konsep daripada ilahi. Maknanya kita menggunakan konsep iaitu menggunakan ayat Al-Quran. Dalam tagline kita, rawatan melalui Quran dengan Quran. Apa maknanya melalui Quran? Melalui Quran tu maknanya kita mencari dalil-dalil ataupun ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana cara untuk kita merawat penyakit sihir apa yang ada di dalam Al-Quran. Bil Quran maknanya kita menggunakan ayat itu sendiri, yang sinonim hari ini kita panggil dengan perkataan ruqyah. Ayat-ayat ruqyah yang kita baca. Jadi itu pendekatan yang diguna pakai di pusat rawatan Islam Darul Ruqyah. Yang kedua, kita menggunakan konsep at-tabi'iyah. Apa konsep at-tabi'iyah? Konsep at-tabi'iyah
ma'iyah itu adalah konsep menggunakan alat bantu ataupun ubat-ubatan, ataupun kalau kita ni perubatan Islam ni, kalau macam saya menggunakan alat bantu yang tidak melanggar syariat lah. Contoh macam bahan-bahan yang disebut dengan bahan-bahan sunnah, bahan-bahan herba, itu dua pendekatan yang kita guna pakai. Cuma daripada segi modaliti yang kita guna pakai adalah kita memfokuskan kepada modaliti lebih kepada bagaimana proses untuk menterapi rohani mereka. Sebab saya berkeyakinan masalah gangguan yang berlaku pada badan kita disebabkan kerana rohani kita lemah. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, macam mana Ustaz kata rohani lemah sedangkan seseorang itu menghafal Al-Quran? Dia hafal Quran, pasal apa dia boleh kena? Itu juga kadang-kadang orang tanya saya, Doktor. Saya kata kepada mereka, sebenarnya saya kata kepada mereka itu bukan isu. Saya kata sebab kalau kita buat itu sebagai ukuran, kenapa baginda Nabi SAW pun boleh kena? Kalau kita baca buku-buku yang disebut oleh ulama-ulama kita, maknanya dekat sini ujian yang Allah bagi kepada kita, setiap seorang tu dia tak sama. Kalaulah seorang tuan guru, maknanya jin yang datang tu pun pangkat dia tok guru lah. Jadi maknanya kita tidak boleh berada dalam zon selesa. Contohlah macam kita sebagai perawat. Contoh macam saya sebagai perawat. Maka jin tu bila dia nak merosakkan saya, dia akan study saya. Apa dia akan study? Pertama dia akan tengok di mana kelemahan saya. Okey, saya ni perawat. Perawat ni saya selalu berjumpa dengan perempuan. Bila saya selalu berjumpa dengan perempuan, berkemungkinan dia akan goda saya dengan perempuan. Dia akan goda saya dengan perempuan. Sebab itu ramai orang yang mana kadang-kadang dia boleh jatuh dengan perempuan. Dia dah naik cantik dah kan. Last sekali dia kena pula dengan perempuan. Sebab perempuan ni Allah bagi kepadanya satu daya tarik. Yang mana kadang-kadang menjadi masalah. Kadang-kadang orang tu hebat daripada segi ruqyah dan sebagainya. Tapi boleh kena dengan perempuan. Itu kalau perempuan. Kadang-kadang ada orang dia tak kena dengan perempuan. Tapi dia kena dengan kekayaan. Jadi maknanya setiap daripada kita ini berpotensi untuk diganggu ataupun dikacau mengikut kelemahan kita masing-masing. Macam Ustaz Syarul kan, maknanya kita sebagai perawat kita pergi rumah orang. Kita pergi rumah orang. Masa kita pergi ke rumah orang untuk membuat rawatan itu banyak tak ujian yang kita terima? Banyak. Antaranya kadang-kadang kita berhadapan dengan isteri orang yang sukar kat kita. Tuan-tuan bayangkan, isteri orang sukar kat kita. Kita pergi nak rawat dia. Lepas tu dia pula duduk dengan kita, dia kata, Ustaz, saya suka kat Ustaz. Kita kata dekat dia, kamu tu kan isteri orang. Tak apa, saya akan minta cerai. Boleh ke kita nak minta cerai? Dia kata tak apa, sebab saya selama ni pun memang jutawan. Jadi, macam mana pula kita nak berhadapan dengan pesakit kita, yang ni tak ada kaitan dengan gangguan. Dia ganggu kita punya daripada sudut kebendaan. Jadi selain daripada dia berhadapan dengan kita kata gangguan-gangguan, dia juga berhadapan dengan benda-benda yang disebut dengan material dan sebagainya. Jadi kaedah rawatan, saya rasa yang terbaik ini masyarakat yang berada dekat luar sana ini kalau dapat mereka rujuk direct lah. Kalau macam sekarang kita ada GPMM kan, kita ada gabungan perawat boleh announcement satu garis panduan untuk orang pergi mendapatkan rawatan. Maknanya kita kena sediakan list, ada kita panggil seolah-olah macam rawatan patuh syariah. Saya tak tahu sekarang ni jika orang nak rujuk tu, orang nak rujuk ke mana. Sebab kadang-kadang ada orang menggunakan title dia sebagai seorang ustaz. Dia seorang ustaz. Dia pergi belajar di Al-Azhar, dia balik-balik terus jadi pengamal perubatan. Jadi kita nak tahu juga bila dia melakukan amalan dia, amalan dia itu betul ataupun tidak. Itu pun juga menjadi masalah. Maknanya kita kena ada badan pemantau yang boleh memantau. Saya ingat Dr. Azian ketika mana Akta 775 yang diperkenalkan dulu, kami di Pusat Rawatan Islam, terutamanya saya, Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah ni, kami jadi takut lah, dekat mana ni kami nak bernaung. Itulah peringkat awal saya terlibat dengan Gapima, yang dulu Gapima lah selain daripada GPMM ni. Jadi
salah satu cara yang kita guna pakai maknanya saya kalau macam saya di Batu Cave, saya minta pentauliahan daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Kalau di Kedah, saya minta tauliah daripada Jabatan Agama Islam Kedah. Sekadar orang kata apa? Sekadar menjadi badan pemantau. Sebab dekat Jabatan Agama Islam Selangor ni dia ada bahagian yang disebut dengan R&D, bahagian dakwah. Jadi saya telah dipanggil di bahagian dakwah itu. Saya rasa yang interview saya dekat 20 orang. 20 orang yang interview saya, tanya macam-macam. Baru dia keluarkan satu surat memberi kebenaran di antara 16 pusat rawatan yang diberi kebenaran di Selangor untuk beroperasi. Jadi saya rasa macam sekarang sudah ada GPMM, maknanya jika orang nak mendapatkan rawatan, maknanya kadang-kadang kesian dekat masyarakat, dia tanya ni kami nak rawat dekat mana. Jadi yang itu saya rasa kita perlu buat bersama untuk memaklumkan kepada rakan-rakan, pada sahabat-sahabat agar kita berada di bawah satu wadah di mana saya rasa penubuhan GPMM itu sangat kena dan tepat supaya kita dapat memberi solution kepada masyarakat untuk mereka boleh merujuk di mana mereka nak mendapatkan rawatan. Jadi saya rasa itu yang dapat saya kongsi sikit berkaitan dengan kaedah rawatan. Saya ulang balik. Di Pusat Rawatan Darul Ruqyah kita guna kaedah ilahiyah dan tabi'iyah. Satunya menggunakan ruqyah, ayat-ayat Al-Quran. Yang keduanya menggunakan bahan-bahan sunnah untuk kita guna pakai. Okay, terima kasih Dr. Azian. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih atas perkongsian. Saya nak kongsi kat sini satu kes di Mahkamah Tinggi Seremban. Si suami telah pun menceraikan isteri dia, tetapi Mahkamah Tinggi dibawa kes itu ke Mahkamah Tinggi dan suami mengemukakan bukti bahawa ketika dia menceraikan isteri dia, dia berada dalam keadaan yang disihir. Maka mahkamah memutuskan perceraian itu tidak berlaku. Maknanya walaupun dia telah ceraikan talak 3 pada isteri dia, jadi mahkamah memutuskan perceraian itu berlaku kerana suami tadi telah disihir, maka perceraian itu terbatal. Jadi mereka pun hiduplah balik semula sebagai suami isteri. Jadi di sini kita akan tengok jugalah pentingnya mengetahui sama ada kita bercerai itu, kita berada dalam keadaan disihir atau tidak. Seperti mana yang Datuk Seri Samin katakan, setiap orang kena tahu apakah simptom-simptom gangguan jin yang ada pada diri mereka. Okey, kita ada macam lagi apa ni dalam sebelum kita pergi kepada sesi yang seterusnya. Mungkin saya nak buka soalan-soalan kepada para peserta. Alhamdulillah malam ni kita full house ya 100 sebab kita memang limit untuk 100 peserta sahaja. Memang kita pernah cukup 100 dan ada yang cuba nak masuk tak dapat kerana telah cukup limit 100 dan insya-Allah kami akan rakam dan publishkan rakaman video ni dalam website GPMM. Lately saya ada terima adalah kes-kes yang mungkin janggal ketika dahulu, iaitu berlaku kes isteri lari daripada rumah. Isteri lari daripada suami dan ada banyak kes yang sampai sekarang yang dah hampir setahun pun tak balik dan mereka tak boleh nak berjumpa. Jadi mungkin Ustaz Syahrul ke Datuk Suami boleh kongsi sikit macam mana tips-tips ke ataupun kenapa boleh berlaku yang sedemikian yang isteri boleh lari daripada rumah. Kalau dulu banyak kes-kes suami yang lari daripada rumah ni kerana mereka berkahwin lagi satu, ada kes yang berkahwin dan mereka tak jumpa jalan pulang. Ada kes yang berlaku dia dah berpuluh tahun, suami dia duduk bersama isteri yang kedua saja, tidak duduk bersama isteri yang pertama. Jadi dan sekarang ni pun bukan saja lelaki yang boleh lari daripada rumah, suami, tetapi isteri juga sekarang lari daripada rumah. Jadi mungkin Dr. Suhaimi dan Ustaz Syahrul boleh kongsi sedikit pandangan dalam kes ni? Kita boleh Dr. Suhaimi dulu. Dr. Suhaimi? Ada tak kes yang Dr. Suhaimi jumpa iaitu kes pasangan lari daripada pasangannya? Ada doktor. Pasangan yang lari, pasangan yang jadi masalah dia, saya tak masalahkan pasangan tu lari. Yang saya masalah tu dia lari, dia nak pasang dengan saya. Itu masalah tu. Okey, maksudnya dia lari. Okey. Jadi dalam keadaan tu Datuk Suhaimi rasa dia ada gangguan sihir ke pada dia ataupun macam mana? Ada gangguan jin ke pada dia kalau dia
dia macam ni, saya di pusat rawatan saya memang diagnosis kes betul-betul lah pada pesakit tu. Maknanya jika dia nak mendapatkan khidmat rawatan saya, selalunya saya suruh dia pergi pusat rawatan lain dulu. Pergi pusat rawatan lain dulu, apabila dah tak boleh dah, baru saya ambil kes. Sebab bila saya ambil kes, dia ibarat kenderaan ni saya overhaul. Overhaul tu maknanya saya cari apakah faktor kemasukan gangguan ke dalam badan seseorang. Adakah faktor itu faktor dalaman ataupun faktor itu luaran. Kalau faktor luaran tu saya kaji pula, faktor luaran tu ada beberapa sebab benda tu masuk. Macam mana kita nak kaji? Kebiasaannya saya akan bagi modul PhD saya yang saya buat tu, saya akan bagi untuk dia orang isi dalam satu borang. Dalam borang itulah kita membuat penganalisa untuk mengenal pasti faktor gangguan yang masuk ke dalam tubuh badan mereka, kemudian barulah kita memberi solution kepada mereka apa patut mereka buat. Selalunya macam itulah. Kemudian, cuma saya nak maklumkan sedikit lagi tambahan. Bagi saya macam ni lah. Selalunya yang jadi masalah kita ni, kita beli kereta, kita tidak jaga panduan-panduan yang ada pada kenderaan kita, akhirnya kereta kita jadi masalah. Sepatutnya kita scan dulu badan kita. Saya selalu tekankan macam itu, scan dulu badan kita. Sebab apa? Macam ni. Kalau kita tengok pada hadis Nabi SAW, Nabi dah ajak dah dekat kita kan. Bila kita nak berkahwin ini, Nabi kata, kamu kena cari pasangan kamu. Tengok daripada segi keturunan dia, daripada segi harta dia, daripada segi kecantikan dia, tengok daripada segi agama dia. Nabi dah bagi dah kepada kita garis panduan. Apa patut kita buat. Tapi kebanyakan daripada kita tak jadikan benda itu sebagai garis panduan. Bila kita suka pada seseorang, kita tengok cantik saja. Lepas tu kita terus nak berkahwin. Bila kita dah berkahwin dengan dia, kita tak pernah pula nak scan badan dia. Kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, apa relevannya kita nak kena scan pasangan kita? Saya ambil istilah scan lah, sebab scan ni orang akan mudah faham. Saya kata macam ni, bila kita nak kahwin, kalau zaman dulu, tak ada pun kita nak kena isi borang HIV. Betul tak? Dulu tak ada. Tapi sekarang, bila kita nak kahwin, dia kena isi borang HIV. Maknanya dia kena pergi cek dulu, tengok ada HIV pun tak ada. Sebab apa? Sebab hari ini banyak berlakunya masalah sosial. Jadi saya kata, jika kita melihat masalah gangguan hari ini yang menjadi salah satu asbab berlakunya perceraian melibatkan gangguan. Tak kira lah gangguan tu gangguan saka ke gangguan sihir. Bila kita nampak satu kemuduratan besar, apa patut kita buat? Patutnya kita buat adalah kita kena buat satu kaedah untuk kita scan badan, nak tahu orang itu ada gangguan ataupun tidak. Jika ada gangguan, dia akan balik kepada macam orang ada HIV lah. Suami bila dia nak kahwin dengan pasangan dia, dia tahu pasangan dia ada HIV. Saya rasa Dr. Azian, tobat lahum mereka nak kahwin. Cinta macam mana pun, kalau dia tahu pasangan dia ada HIV, tobat lahum dia takkan kahwin. Bagi saya lah, pandangan saya. Tapi begitulah juga dengan bila kita nak kahwin dengan isteri kita ataupun kita nak kahwin dekat suami kita, tiba-tiba orang tersebut ada masalah gangguan dalam badan dia, agak-agak kita nak kahwin ke tak kahwin? Disebabkan kerana kesedaran, orang tak ada kesedaran bahayanya gangguan dalam badan, macam bahayanya gangguan HIV dalam badan. Kesedaran inilah menjadi asbab kepada punca banyak berlakunya perceraian yang ada, yang setakat yang saya nampak pada hari inilah, selain daripada faktor yang disebut oleh Ustaz Syahrul tadi. Itu saja. Terima kasih. Okay, untuk makluman, Ustaz Syahrul dah terpaksa keluar daripada room sebab handphone dia panas. Jadi nampak Ustaz Suhaimirah yang kena menjawab persoalan-persoalan yang timbul di sini. Ada dua soalan. Yang pertamanya, apakah amalan-amalan untuk mengelak sihir pemisah ini? Yang keduanya, saya selalu bermimpi didatangi seorang wanita dan mengatakan saya mengambil hak, iaitu suami saya, suami yang bermimpi ini, apabila ingin bersama saya selalu menolak. Adakah ini gangguan sihir? Ini berkaitan dengan takwil mimpi ya, Datuk. Okey, Doktor, terima kasih. Okey, balik kepada amalan. Okey, amalan ni pertama sekali, apakah amalan yang terbaik yang boleh kita guna pakai
untuk kita merawat masalah-masalah yang melibatkan gangguan. Okey. Daripada segi amalan, saya rasa amalan apa pun tidak menjadi masalah. Yang penting itu bagaimana amalan itu diguna pakai. Sebab dalam pengambilan amalan ini, ulama menekankan bila kita nak ambil sesuatu amalan, amalan itu mestilah diambil melalui ijazah dan juga yang disebut dengan satu ijazah, yang keduanya disebut dengan kita ada sanad. Ijazah dan sanad ini sangat penting daripada segi amalan. Okey, apa itu ijazah? Ijazah ni sebenarnya kalau saya nak buat contoh mudah, dia ibarat macam orang nak berkahwin, Dr. Azian, maknanya dia ada akad nikah. Kan? Cuba kita perasan. Bila kita nak kahwin dengan seseorang, kita akad nikah. Akad nikah tu sebenarnya 1 minit nah. Tapi kenapa pentingnya akad nikah itu? Akad nikah itu maknanya ijab kabul, maknanya tu imam akan ijab kabul dekat orang yang nak nikah tu, aku nikahkan nikah sekian. Lepas tu isteri, apa tu pasangan suami tu akan jawab, aku terima nikahnya. Maknanya itu ada ijab dan kabul. Ijab dengan kabul tu, apa dia punya isunya dekat situ? Ijab dan kabul ni kenapa dia penting walaupun dia 1 minit? Tujuan dia adalah untuk mengesahkan hubungan suami isteri. Kenapa perlu mengesahkan hubungan suami isteri? Sebab anak yang lahir tadi baru boleh dibinkan dengan bapa dia. Jadi kita kaitkan dengan amalan. Amalan hari ini kebanyakan bila kita ambil tidak mengikut kaedah yang betul. Katalah kadang-kadang saya tengok ustaz-ustaz duk share amalan-amalan kan. Sebenarnya nak share amalan tu tak jadi masalah. Tapi bagaimana konsep pengijazahan tu kita nak bagi. Kadang-kadang bila kita kata macam mana konsep ijazah tu kita nak bagi, kadang-kadang ada yang mengatakan tak perlu sebab bagi saya dia tidak memahami konsep bagaimana amalan itu nak diambil. Sebab itu kalau dalam Islam, kalau kita perdalamkan lagi, amalan dengan zikir pun berbeza. Zikir itu apa, amalan tu apa. Kalau amalan, apa beza amalan dengan wirid? Wirid pula kadang-kadang kita tengok bila wirid itu dibuat. Wirid biasanya dibuat selepas sembahyang. Kenapa dinamakan wirid? Dinamakan wirid maknanya kita baca berulang-ulang. Berulang-ulang tu maknanya kita bacalah 3 kali ke, 7 kali ke, 21 kali ke. Okey, kemudian yang keduanya yang penting dalam wirid itu adalah tujuan kenapa kita baca wirid. Jadi cuba kita tengok balik lepas sembahyang bila kita baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim kan, kebanyakan daripada kita bila baca tidak ada tujuan. So bila baca tidak ada tujuan, pendefinisian wirid itu tidak boleh dikatakan wirid. Jadi saya tengok dekat sini, apa yang masyarakat dah buat itu betul dah. Cantik dah, rajin beramal dan sebagainya. Cuma kenapa amalan itu tidak ada keberkesanan? Salah satu faktornya adalah disebabkan kerana ilmu yang mereka ambil itu tidak ada pengijazahan. Yang keduanya tidak ada sanad. Satu ijazah maknanya keizinan. Sanad itu sandaran dekat mana kita ambil. Sebab tu kalau Dr. Azam perasan, kebanyakan ulama-ulama kita bila dia tulis buku, dia mesti tulis depan itu ataupun belakang buku, sesiapa yang membeli buku ini kami akan mengijazahkan doa dia. Jadi itulah sebenarnya konsep akad tadi. Jadi bagi saya, amalan yang kita nak buat yang terbaik untuk mengelakkan gangguan, saya selalu bagi amalan yang paling mudah, amalkan bismillah sebanyak 21 kali selepas daripada solat. Jadi saya ijazahkan secara umum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buat amalan ni, terutamanya nak scan badan. Cara nak scan badan maknanya nak tahu, hari ni PKP, nak pergi rumah, nak pergi pusat rawatan payah. Macam mana saya nak tahu ustaz dalam badan saya ada gangguan? Saya boleh bagi amalan bismillah ni, cara buat paling mudah. Dia duduk atas sejadah, lepas sembahyang baca bismillahirrahmanirrahim 100 kali. 100 kali itu baca sekali duduk. Cara baca dia, bismillahirrahmanirrahim boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Baca yang 6 harakat. Maknanya nak tahu harakat tu kita gerak jari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masa dia buat atas jadah tu, yang ni semua orang boleh buat. Masa dia buat atas jadah tu, dia tengok, dia buat itu boleh berapa kali. Contoh, dia buat tu bacaan hanya boleh lebih kurang kata 60 kali. 40 kali dia tak boleh habis. Sebab apa dia tak boleh habis? Tiba-tiba dia tertidur. Tiba-tiba dia terbuang angin. Maknanya batal wuduk. Maknanya ada saja halangan untuk dia buat amalan. Maknanya dia kena ingat. Dia hanya dapat 60 kali.
dia tak dapat 40 kali, 40 kali itu dia memberi peratusan gangguan dalam badan dia adalah 40%. Okey, jadi bila dia gunakan bismillah untuk scan badan dia, dalam masa yang sama bismillah tu juga dia akan gunakan sebagai top up untuk jadi amalan dia. Jadi dia ambil lah amalan bismillah, kalau dia jumpa tok guru, orang alim, minta ijazah dan sanad untuk dijadikan apa? Pertama jadikan amalan, yang kedua jadi perubatan. Jadi guru pun kadang-kadang bila dia nak bagi amalan, dia akan kata, saya ijazahkan amalan ini untuk berubat, saya ijazahkan amalan ini untuk rawatan. Maknanya dia kena sebut itu yang nama akad tadi. Jadi untuk hari ini saya bagi amalan bismillah je dulu buat. Yang keduanya, jangan lupa jumpa orang-orang alim, minta dekat mereka pengijazahan surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah adalah rukun dalam solat. Jadi minta betul-betul. Mungkin akan datang, mungkin Dr. Azam boleh buat satu program, kita panggil mekanik solat ataupun mekanik Fatihah. Mekanik Fatihah tu maknanya dia akan ajar bagaimana kita nak overhaul Fatihah untuk jadi ubat. Bukan sekadar kita nak tengok tajwid, bukan sekadar kita nak tengok makna, tapi lebih daripada itu, bagaimana menggunakan Fatihah itu untuk membentengi diri kita, satu. Bagaimana menggunakan Fatihah itu sebagai satu senjata yang disebut dengan apa tu, doa itu adalah senjata orang Islam. Jadi saya rasa itu yang boleh kita guna pakai. Itu berkenaan dengan amalan. Okey, berkaitan dengan mimpi ni, saya rasa bab mimpi ni dia ada 3 item besar. Satu, namanya tafsir mimpi. Saya tak nak bincang tafsir sebab perbahasan dia panjang. Kita hanya nak bincang daripada segi takbir. Takbir maknanya apa pengajaran yang boleh kita guna pakai untuk mimpi. Sebab mimpi ni kadang-kadang, contohlah, kita dengan pasangan kita. Contoh kalau macam saya dengan isteri saya kan. Isteri saya bekerja. Tiba-tiba isteri saya ni dingin dengan saya. Bila isteri saya dingin dengan saya, tiba-tiba saya bermimpi. Saya bermimpi isteri saya ini ada hubungan dengan rakan sekerja dia. Ada hubungan dengan rakan sekerja dia. Sebenarnya dekat situ pun kita kena jaga-jaga sebab syaitan dia boleh masuk dalam mimpi kita, mengganggu gugat yang menyebabkan berlakunya pada ketika itu ketidakpercaya kita kepada pasangan kita. Jadi bila kita bangun pula daripada tidur, kita pun pergi cari orang. Cari pengamal ke apa, kita pun cerita mimpi kita. Bila kita cerita mimpi kita, pengamal tu pun tak buat kajian. Dia kata apa? Oh, rupanya dalam hubungan rumah tangga kamu ni ada orang ketiga. Siapa dia? Yang kamu mimpi tadi lah. Inilah juga sebenarnya satu masalah yang besar. Jadi saya rasa Dr. Azian, jika kita nak bincang berkaitan dengan mimpi ini, bagaimana mengikut cara Islam untuk kita melihat, menilai, memantau mimpi boleh dijadikan satu kayu ukur, maka kita perlu melihat pendefinisian tafsir mimpi itu. Penafsiran daripada segi mimpi dia. Jadi cuma saya katakan tadi, untuk kita nak menghukum mimpi tadi, orang tadi, kita tak boleh sekadar melihat kepada mimpi dia. Kita kena tengok kepada masalah dia tu macam mana. Apa masalah dia? Kita kena tengok dia ada dah masalah dia dengan suami dia. Kemudian kita kena tengok pasangan ni dia bekerja ke tak bekerja. Itu yang saya maksudkan tadi. Kena diagnosis semua kes, baru dia punya kesimpulan ni kita baru boleh nampak berkaitan dengan masalah apa yang dia alami, baru kita boleh hubung kaitkan dengan mimpi. Kalau sekiranya kita sekadar kalau sekiranya kita sekadar ambil orang cerita mimpi, kita terus bagi hukum. Orang cerita mimpi, kita terus bagi hukum. Kadang-kadang hukum yang kita bagi itu kebiasaannya dia tidak tepat 100%. Sebenarnya ulama dah bahas, mimpi ini tidak boleh menjadi satu hukum besar, tetapi mimpi sekadar boleh dijadikan alamat awal untuk kita mendiagnosis kes. Cuma saya tidak setuju kalau sekiranya kita menafsirkan mimpi tanpa kita ada ilmu berkaitan dengan mimpi. Sebab tu saya tak suka menggunakan tafsir mimpi, saya suka menggunakan takbir mimpi. Sebab takbir mimpi ni dia lebih kepada alamat. Alamat maknanya kalau kita nampak nak mendung, alamat dia mungkin hujan nak turun. Hujan turun ke? Belum tentu. Sama juga dengan alamat tadi, kita tahu alamat dia ni mungkin ada gangguan. Cuma bila ada gangguan, confirm ke dia ada gangguan? Belum tentu. Sebab itu kita ajar kepada masyarakat. Contoh, bila pesakit datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ni kena sihir Ustaz.
Saya tekankan kepada pesakit, okey, jika awak ada sihir, jika awak kena sihir, apa patut awak buat? Kebanyakan pesakit, bila dia jumpa saya, apa yang dia nak tahu? Dia bukan nak tahu dia nak berubat macam mana. Dia nak tahu siapa yang sihir saya. Jadi dekat sinilah saya didik mereka supaya jangan ambil peduli. Sihir kamu datang daripada mana, jangan ambil peduli. Sebab apa? Sebab yang mengizinkan sihir itu berlaku dalam diri kamu adalah Allah. Jadi maknanya jika sihir itu Allah yang izinkan, jawapan dia balik-balik pada Allah. Maknanya cari pendekatan cara Islam untuk balik pada Allah. Tapi kita tengok masyarakat hari ini, Dr. Azizan, kebanyakan mereka jumpa, contoh macam saya rawat. Kita beritahu saka, dia akan tanya, tahu macam mana, bukan dia tanya macam mana nak rawat saka dah, dia tanya saka saya ni daripada mana ustaz? Belah mak ke belah ayah? Bayangkan kalau kita masih ada mak ayah, dia balik tanya mak ayah dia tu. Saka saya pula daripada mana? Maknanya apa? Tidak menyelesaikan masalah. Masalah yang patut pesakit tanya adalah bagaimana cara untuk merawat. Masalah yang pengamal kena tahu adalah punca saka. Maknanya dua benda yang berbeza. Kalau perawat dia kena kenal pasti sihir ini dari mana dan jenis apa. Okey, kenapa dia perlu mengenal pasti sihir? Sebab dia nak rawat. Bila dia nak rawat, maknanya ubat yang dia nak bagi itu biarlah tepat. Saya rujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh Wahid tulis satu kitab tajuknya Senjata Tajam, menceritakan berkaitan dengan sihir. Dia kata ada 8 jenis sihir dekat sana. Kemudian 8 jenis sihir itu cara bacaan dia tidak sama. Jadi, kalau kita sebagai perawat, kita tak boleh kenal pasti pesakit kita itu sakit jenis apa. Bagaimana kita nak rawat? Katakan dia sakit itu sihir tafriq, sihir pemisah. Jadi apa ayat yang kita nak guna pakai? Ayat yang kita nak guna pakai itu sebenarnya disebut dengan dos. Kalau macam kita kalau sebagai doktor biasa ni, kita nak bagi ubat kepada pesakit, kita kena tengok dos apa yang kita kena bagi dekat dia. Jadi begitulah juga ilmu dalam perawatan itu, dia kena tahu berapa dos yang dia nak kena bagi kepada pesakit. Jadi bila dia nak bagi itulah dia kena tahu punca kemasukan gangguan. Jadi maknanya dia kena belajar lagi satu teknik sampai kepada satu tahap yang kita sebut dengan ada kepakaran untuk menentukan pesakit. Jadi Dr. Azian, saya rasa itulah sedikit sebanyak ilmu yang dapat saya kongsi pada malam ni. Jadi kalau nak bincang berkaitan dengan mimpi itu, bolehkah dijadikan satu kayu ukur untuk menentukan gangguan itu? Saya rasa kita perlu mengadakan satu program yang lebih detail dan mencari mereka-mereka yang mempunyai kepakaran untuk menentukan. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih. Nampaknya belum lagi ni, ada lagi soalannya Datuk Seri yang daripada para peserta. Terpaksa dah Datuk Seri yang menjawab soalan-soalan ni sebab Datuk Syarul dia dah terkeluarkan handphone dia panas. Soalannya ialah apakah emosi cemburu berlebihan sebahagian simptom gangguan makhluk halus, termasuk juga sangka buruk yang berlebihan. Yang keduanya ada persoalan tentang tadi Datuk Seri ada suruh pesakit pergi ke pusat rawatan lain dahulu, lepas tu baru ke pusat rawatan Datuk Seri untuk overhaul. Boleh jelaskan apakah maksudnya? Saya cuba jawab soalan ini kerana ia ada berkaitan dengan kajian PhD saya juga. Dalam kajian PhD saya sudah mengemukakan 45 simptom gangguan makhluk halus. Gangguan jinah dia tidak kira sama ada sihir, penyakit ke, sihir rumah tangga ke, dia tidak kira. Saya tidak mendefinisikan dia, kategorikan dia mengikut jenis-jenis sihir. Tetapi kita hanya siapa yang ada gangguan tu, ada simptom tu, dia ada gangguan, iaitu antara yang simptom yang ada gangguan ialah emosi yang berlebihan dan juga sangka buruk yang berlebihan. Macam mana nak tahu yang emosi berlebihan itu adalah daripada diri ataupun gangguan makhluk halus? Ialah dengan ruqyah. Hanya dengan ruqyah saja jika dia mengalami reaksi terhadap ruqyah tersebut, dan saya telah mengemukakan 17 reaksi. Jika ada reaksi daripada ruqyah tersebut, possible yang dia ada kaitan dengan gangguan emosi tersebut, ada kaitan gangguan adalah tinggi. Dan kebanyakan orang yang saya bagi data-data, bagi senarai simptom untuk
diisi, dan jika mereka ada simptom ni, kalau kita ruqyah lebih daripada 70%, 80% mereka ada gangguan makhluk halus. Jadi tadi Datuk Suri Saimi telah bagikan satu amalan kepada kita, dan mungkin semua peserta boleh cuba malam ni ke besok ke, iaitu yang baca 100 kali selepas solat tadi. Jika ada gangguan dalam diri, berapa peratus yang dia baca tadi, kalau dia dapat baca 60, maknanya 40% daripada dalam badan dia adalah terdapatnya gangguan dalam badan. Mungkin Datuk Seri boleh jawab tentang pesakit pergi ke pusat layanan darurat dan baru pergi ke pusat rawatan Datuk Seri untuk overhaul. Minta Datuk Seri jelaskan apa maksud tersebut. Okey, macam ni. Pertama sekali, okey, saya nak jawab soalan emosi tadi. Sebenarnya macam ni. Gangguan ni dia akan ganggu dekat sistem kepala, kita boleh tahu. Macam mana dia ganggu dekat sistem kepala? Faktor pertama, susah tidur. Faktor yang kedua, tidak jaga-jaga. Faktor yang ketiga, dia akan mengalami mimpi-mimpi tertentu. Okey, bila tiga simptom ini ataupun tanda ini berlaku pada seseorang itu dia sudah ada tanda awal yang mana gangguan ada dalam badan dia. Bukti dia apa? Buktinya orang yang ada masalah ni, susah tidur, tidak jaga-jaga, dia tidur ada mimpi, dia ibarat macam ni Dr. Azian, ibarat seperti orang yang cas bateri tapi tak penuh. Kita cas bateri tak penuh. Kita cas tutup, cas tutup, cas tutup, cas tutup. Okey, apa masalah kedua yang berlaku? Bila cas bateri kita dekat kepala ni tak penuh, apa akan berlaku? Dia akan turun di sini. Dia akan turun dekat dada kita, maknanya emosi tidak stabil. Sebab itu kalau kita perasan, orang ada gangguan, selalunya emosi dia tak stabil. Cepat nak marah, sedih melampau, takut melampau. Itu kadang-kadang kita berhadapan dengan pesakit, dia takut nak mati, melampau-lampau. Ingat, takut nak mati adalah tanda orang itu ada gangguan. Sebab dengan takut dia nak mati itu, dia tak keluar bilik. Takut nak mati itu, dia dah memisahkan dengan dunia. Yang dibenarkan oleh Islam itu bukan takut mati. Yang dibenarkan oleh Islam itu ingat mati. So, takut mati dan ingat mati satu benda yang berbeza. Orang yang ingat mati, dia tidak akan tinggal dunia. Dia akan menguruskan dunia macam biasalah. Dia bangun sembahyang, dia pergi bekerja, itu ingat mati. Takut mati ni, bila dengar orang sebut ada orang meninggal dunia pun dia terketar-ketar, nak makan tak lalu dan sebagainya. Maknanya itu adalah tanda kedua kita boleh mengenal pasti seseorang itu ada gangguan. Jadi emosi tidak stabil ini salah satu daripada tanda-tanda seseorang itu ada gangguan. Sebab itu kalau kita perasan, Dr. Azian, orang ada gangguan ni bila benda tu melampaui, bila dia marah. Cuba kita tengok orang marah. Bila dia marah, pertama dia out of control. Yang keduanya, cuba tengok suara orang marah. Suara orang marah, dia tidak stabil macam suara orang biasa. Suara dia akan jadi garang. Suara dia, pendek kata, suaranya akan bertukar. Itu orang marah. Orang takut, cuba tengok orang takut. Orang takut, suara dia pun akan bertukar. Orang sedih, suara dia pun akan bertukar. Yang keempat, orang yang sedang gairah, suara dia pun akan bertukar. Makna dia apa? 4 situasi ini sebenarnya dia seolah-olah berada dalam dunia lain kalau dia buat secara berlebihan. Sebab itu dalam Islam, dia tidak anjurkan kita kalau sekiranya kita menerima berita kematian, kita menangis melampau-lampau. Islam tak bagi. Sebab apa? Dengan menangis melampau-lampau itu menyebabkan benda halus boleh take over badan. Bila take over badan, masa itulah dia akan jadi out of control. Dia akan menjadi macam tak sedar, meracau dan sebagainya. Jadi itu saya sentuh sikit berkaitan dengan emosi. Yang lagi satu tadi soalan apa? Yang kata overhaul tu kan? Maksudnya tadi Datuk Seri kata kalau orang datang ke pusat rawatan Datuk Seri suruh pergi dulu pusat rawatan lain dan kemudian boleh datang ke pusat rawatan Datuk Seri untuk overhaul. Apa yang dimaksudkan dengan dia okey, ya bagus. Macam ni. Saya pertama sekali sebenarnya saya tak mau terlibat dalam bidang perubatan ni. Saya tak berminat. Jadi, bila orang datang nak minta rawatan dengan saya akan kata pergi cari tempat lain lah. Sebenarnya pusat rawatan Darul Ruqyah pun kita tak mau wujudkan. Macam saya teringat arwah Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kan, masa saya pernah forum dengan dia. Dia pun pernah sebut kan, sebenarnya kita tak perlu buka pusat rawatan. Sebab bila kita buka pusat rawatan, dia akan melibatkan costing.
kita sewa bangunan, kita bayar perawat dan sebagainya. Jadi saya kata dekat ni, kalau kita nak pergi jumpa pesakit, contoh macam saya dengar Ustaz Syarul tadi kan, pergi rumah, contoh kan, ataupun perawat-perawat lain lah. Dulu pun saya macam tu. Dr. Aziam bayangkan, kita pergi rumah pesakit, kita jampi-jampi, tiba-tiba pesakit itu jadi histeria. Bila jadi histeria, contoh macam tadi Ustaz Syarul cerita, dia ambil pisau. Jika berlaku pembunuhan, apa masalah dia? Sudah tentu akan jadi masalah. Kalau sekiranya datang ke pusat rawatan, tiba-tiba duk pegang jadi histeria, orang tu bawa kelak pisau, berlaku kes bunuh dekat pusat rawatan. Jadi ini masalah yang besar. Sebab itu saya pesan kepada perawat saya, kalau boleh jangan sama sekali kita menyentuh pesakit, kerana kalau kita menyentuh pesakit, dia akan jadi out of control, dia akan jadi tak sedar. Jadi orang akan tanya saya, Ustaz, kalau kita tak jampi pesakit, macam mana kita nak tahu dia ada gangguan? Yang itu kena buat dalam program lain, Dr. Azian. Nanti kita boleh bincang tajuk. Okey, jadi maksud saya dekat sini, bila orang datang jumpa saya suruh pergi jumpa daru-daru yang lain dulu. Maknanya pergilah jumpa orang lain dulu buat rawatan. Sebab itu kali pertama kalau orang datang jumpa saya, soalan pertama saya akan tanya dia, dah pergi jumpa doktor ke belum? Itu soalan pertama saya. Sebab apa? Sebab saya nak tahu, jika dia kata dia sakit kepala, dia dah pergi jumpa doktor, tapi doktor diagnosis ke dia tak ada apa. Jadi kita dah tahu dah, oh rupanya dia ada masalah gangguan. Kemudian saya tanya dia, dah pergi lagi dah pusat rawatan lain? Dia kata tak pergi lagi. Saya suruh dia pergi. Saya suruh pergi Darul Syifa, saya suruh dia pergi Darul Salam, saya suruh dia pergi semua mana-mana darul. Yang mana dah tak boleh buat dah, baru saya ambil kes. Sebab apa? Bila dia datang ke tempat saya ni, kita tidak melakukan proses perawatan terus. Kita akan melakukan proses mendiagnosis kes. Mendiagnosis kes ni lah yang dia ambil masa. Kadang-kadang 2-3 bulan baru kita boleh bagi penyelesaian. Dia ibarat seperti doktor pakar. Doktor pakar bila dia nak merawat satu-satu kes, dia kena kaji betul-betul baru dia boleh bagi solution. Itu maksudnya. Bukan sebenarnya saya nak menunjukkan yang pusat rawatan Darul Ruqyah ni pakar tak. Sebenarnya saya tak mau nak rawat orang. Sebab saya tak larat sangat. Dr. Azan cuba bayangkan kalau pesakit di tempat saya, katakan kalau seorang, kita jampi tiba-tiba jadi histeria, saya nak pulih seorang katakan 2 jam. Kalau 10 orang dah 20 jam. Kalau 20 jam maknanya 1 hari masa kita habis. Persoalan dia, bagaimana kita nak merawat orang dalam skala besar. Kalau dekat Malaysia ni ada 30 juta, apa solution yang boleh kita bantu orang untuk merawat? Hari ni saya cuba rekrut orang untuk jadi perawat. Tapi tak semua orang boleh merawat. Bila mereka rawat, tiba-tiba jatuh sakit balik, tak ada apa-apa, mereka takkan rawat. Macam semalam saya study satu kes, iaitu dekat dengan Masjidil Haram. Dia ada satu bangunan tu bangunan lama. Orang tak berani nak masuk. Kebanyakan syekh yang masuk pun bila dia balik saja dia kena balik gangguan. Dan tak ada apa-apa. Masa saya pergi haji 2 tahun lepas sebelum PKP, sebelum COVID-19 ni, mereka minta saya pergi dekat rumah tu, sebab mereka kata macam ni. Mereka kata dekat saya, Ustaz rasa Ustaz hebat sangat, Ustaz cuba pergi kat rumah tu nak test. Sampai tahap macam tu. Jadi bila saya kaji-kaji, tugas saya sebenarnya bukan nak lawan dengan benda halus. Tugas saya apabila benda halus itu sudah masuk ke dalam badan kita, barulah kita berperanan untuk membantu. Jadi kita balik kepada konsep yang Nabi ajar kepada kita, kita jangan cari musuh. Tapi ketemu jangan lari. Sebab itu kadang-kadang kalau orang panggil ke rumah untuk buat rawatan, saya jarang pergi. Bukan saya tak mau pergi. Pertama, masalah kesihatan saya. Yang keduanya, saya ambil kira sebab tak boleh nak rawat ramai. Jadi apa yang saya fikir dalam kepala saya sekarang adalah bagaimana untuk merawat rakyat Malaysia 30 juta ini tanpa perlu melahirkan perawat yang ramai. Jadi apa yang saya buat untuk membantu mereka yang berada dekat luar sana untuk mereka mendapatkan pendekatan ataupun kaedah dengan rawatan saya. Jadi saya buat apa? Saya fikir daripada saya melahirkan perawat, lebih baik saya melahirkan alat bantu. Alat bantu tu apa? Alat bantu tu maknanya produk-produk kita lah. Kita lahirkan alat bantu, kita akan ajar kaedah macam mana cara untuk orang guna.
daripada kita melahirkan perawat. Bukan tak boleh lahir, boleh. Tapi bila saya bagi ilmu pada perawat, perawat ni dia kena balik. Kadang-kadang perawat ni tak kena, isteri dia kena balik. Kadang-kadang isteri dia tak kena, anak dia kena balik. Jadi dah jadi dua hal. Satu nak kena rawat pesakit, yang kedua nak kena rawat perawat. Jadi saya fikir kita kena ada satu pendekatan, terutama di kalangan perawat-perawat, bagaimana cara untuk kita membentengi diri kita sebagai perawat. Kan hari ini kadang-kadang saya tengok kadang-kadang perawat tidak bersedia untuk merawat. Mereka hanya merawat tapi kadang-kadang mereka kena balik. Jadi kita perlu ada dalam gabungan kita ini sebenarnya, kalau dapat kita kena tengok tahap benda halus tu ganggu kita perawat-perawat dan apa solution yang perlu kita buat. Sebab saya tengok dalam GPMM ni ramai di kalangan mereka-mereka yang mahir dan ada kepakaran. Jadi kita minta supaya kalau dapat di kalangan gabungan perawat-perawat ini, biar kita ada orang yang boleh kita kata membantu perawat-perawat untuk merawat. Itu. Macam sekarang pusat rawatan, macam saya pusat rawatan. Okey, kita tugas kita bantu orang sakit. Tapi bagaimana pula jika saya yang sakit? Maknanya kita nak rujuk pada orang lagi atas. Orang lagi atas itu sebagai contoh, kalau dulu kita ada Arwah Ustaz Harundin, kalau dulu kita ada Datuk Ismail Kamus, maka kita rujuk pada mereka. Cuma dekat sini kita kena ada satu ikon yang boleh kita rujuk. Sebagai contoh, kalau macam saya sakit, hari itu saya sakit tahun 2018, saya sakit teruk. Jadi kita nak rujuk ini kepada mereka-mereka yang mana ada kepakaran daripada sudut perubatan Islam secara khususnya agak sukar tuan-tuan dan puan. Jadi balik pada cerita tadi Dr. Azian, yang saya maksudkan adalah pergilah dapatkan rawatan di mana sahaja asalkan pusat rawatan itu patuh syariah. Tak perlu cari saya pun tak apa. Sebab itu saya tak berapa suka sangat war-warkan Darul Ruqyah ini. Sebab saya hanya nak ambil kes-kes yang orang kata yang orang dah tak mau ambil itu, insya-Allah saya akan ambil. Itu saja Dr. Azian. Terima kasih. Terima kasih. Kita pun dah hampir ke penghujungnya pukul 11. Jadi mungkin apa yang dapat kita simpulkan pada malam ini ialah sihir ini adalah satu sihir yang akan menjadikan badan-badan kita bisa-bisa, sihir yang bisa. Dan kes yang seperti yang di-share oleh Ustaz Syarul dalam seminggu tu ada lebih kurang 15 kes yang berkaitan dengan sihir rumah tangga ataupun daripada pesakit Datuk Sri sendiri. Daripada 200,000 pesakit, majoriti ada sihir perceraian, dan memang kebanyakan pusat-pusat rawatan kes majoriti ada berkaitan dengan sihir rumah tangga, berkaitan dengan rumah tangga. Jadi itu menunjukkan bahawa sihir ini, rumah tangga ini masih lagi wujud dan masih lagi berlaku di dalam masyarakat kita yang ada sekarang. Macam mana untuk kita mengelak, kita kena tahu apakah petanda-petanda awal ketika berlakunya sesuatu sihir itu pada seorang. Contoh, kita mulai mimpi atau mulai rasa ataupun dia dah mula rasa perasaan dia dah berbeza dengan pasangan. Jadi ada tanda-tanda dan simptom-simptom yang boleh diguna pakai oleh setiap orang untuk menentukan dia telah mengalami masalah sihir rumah tangga. Dan mungkin juga kena lihat faktor sama ada apa yang berlaku tadi, emosi tadi, sama ada ia ada kaitan dengan psychological karakter seseorang tu ataupun ia sebenarnya adalah berkaitan dengan sihir. Jadi antara metod yang boleh digunakan ialah carilah perawat untuk diruqyah. Mungkin itu adalah antara jalan yang terbaik untuk menyelamatkan sesebuah rumah tangga tersebut. Dan lagi amalan yang Datuk Sri tadi telah mengijazahkan amalan kepada semua peserta malam ini untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali setiap kali lepas solat. Tetapi untuk mengenal pasti di dalam badan ada gangguan jin atau tidak ialah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali selepas solat. Betul kan Datuk? Baca 100 kali selepas solat, dan jika dalam tempoh untuk membaca 100 tu ada gangguan yang berlaku, maka kat situ ada tunjuk berapa peratus gangguan kita ada dalam badan. Jika kita baca 60 kali saja kita dapat baca, maknanya 40% ada gangguan. Jika 40 kali baca kita dah mula, tapi ia kena disertakan dengan niat. Setiap benda yang kita buat disertakan dengan niat lah. Kita nak niat tu sebagai perubatan. Dan cadangan Datuk tadi sangat bagus supaya kita boleh buat satu webinar tentang mekanik
Al-Fatihah, bagaimana Al-Fatihah ini boleh digunakan sebagai rawatan, dan kita ajar kepada masyarakat untuk merawat diri sendiri dan menjadi perawat kepada diri sendiri dan juga keluarga, dan tidak terlalu bergantung kepada perawat. Ya, jadi untuk itu saya rasa saya akan akhiri dulu program webinar kita pada malam ini, dan kita insyaAllah akan berjumpa lagi untuk sesi webinar kita yang akan datang pada hari Sabtu. Kita ada tajuk kesihatan mental dengan pemakanan sunnah dengan panelnya Dr. Wan Nasruddin bin Wan Abdullah dan juga Encik Hamidir Rahman. Dan dengan itu saya sudahi dulu program kita pada malam ini, webinar kita pada malam ini, dengan tasbih kafarah dan al-su'al al-as, dan terima kasih kepada semua peserta yang sanggup meluangkan masa untuk mengikuti program pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.